Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Waalaikumsalam Faris Misbah, Syafiq Murad, di Angry Old Kid. Payahnya saya nak sebut ni, saya tak pandai bahasa Inggeris tuan-tuan. Rafi'i Muhammad, Rizayu Rizal, Puan Arina, Jami'ul Jamal dan Rosma Nurul, Syarimah Usman, Kak Long, semua yang hadir pada pagi yang mulia ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kerana Allah takdirkan pertemuan kita. Mudah-mudahan kita dikira dalam majlis ilmu. Kerana dalam hadis yang sahih Nabi SAW sabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimur rahmah wa ghashiyatuhumus sakinah wa haffathumul malaika wa zakarahumullahu fiman indah. Tidaklah berhimpun satu golongan di rumah Allah untuk membincangkan ayat-ayatnya, melainkan Allah beri kepada mereka ni rahmat, Allah beri pada mereka ni sakinah, Allah beri pada mereka ni doa para malaikat, dan mereka disebut-sebut oleh Allah di sisi hamba-hambanya yang mulia. Walaupun kita tak berada di satu tempat, kita tak berada di masjid, tapi mudah-mudahan dengan program kita yang kita adakan seperti ini, termasuk di kalangan majlis ilmu yang merupakan taman di taman-taman syurga. Muslimin-muslimat ini boleh Allah sekalian, kita ulang sikit saja lagi ayat ke-15 dan melanjutkan bicara hingga ke ayat 22. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha. ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك مهضورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. Sadaqallahul Azim. Panjang ya tuan-tuan ayat ini, mudah-mudahan Allah beri pada kita kesempatan untuk memahami surah yang mulia ini, yang mana Allah SWT menyuruh Nabi-Nya SAW merintahkannya untuk baca setiap hari. Itu sebab Nabi membacanya setiap hari bersama dengan surah Az-Zumar dan surah-surah lain yang telah kita bincangkan. Barang siapa yang buat baik dengan hidayah, sesuai dengan hidayah, maka Allah SWT akan menjadikan kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang sesat, maka semuanya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutuskan seseorang Rasul kepada mereka. Dan apabila kami hendak binasakan satu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu supaya taat pada Allah. Tetapi mereka melakukan pendurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepatutnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu dengan sehancur-hancurnya. Dan berapa banyak kaum sesudah Nuh telah kami binasakan, dan cukuplah Rabbmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya. Barang siapa mengkehendaki kehidupan sekarang, iaitu dunia, maka kami segerakan baginya dunia dan apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Dia akan masukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Barang siapa yang mengkehendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan bersungguh-sungguh sedangkan dia seorang mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Kepada masing-masing golongan, baik golongan itu ataupun golongan
baik golongan ini ataupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kepemurahan rahmat kami, dan kepemurahan Rabb-Mu itu tidak dapat dihalangi. Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebahagian dari mereka atas sebahagian lain, dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatannya dan lebih besar keutamaannya. Maka janganlah kamu jadikan ilah-ilah selain daripada Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dia tafsiran yang saya pilih daripada tafsir Ibnu Kathir. Jadi setiap belian tuan-tuan pada tafsir ini, insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan dapat tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat indah itu, dan kemudian tuan-tuan terlibat untuk bersama-sama membantu masyarakat Islam di Syria, iaitu dengan setiap belian tuan-tuan pada tafsir Munir dan juga tafsir Ibnu Kathir ini. Secara automatik tuan-tuan terlibat dalam bab Al-Munfiqin. Setiap hari ada malaikat yang mendoakan untuk orang melakukan infak, iaitu malaikat akan berdoa kepada Allah dengan berkata, Allahumma ati munfiqan khalafan wa ati mumsikan talafan. Ya Allah, berilah kepada orang yang melakukan infak itu tambahan kepada rezekinya, dan ya Allah, berilah kepada golongan yang tamak dan rakus dan kedekut itu kehancuran pada apa yang mereka miliki. Jadi berusaha kita tuan-tuan beberapa hari saja yang tinggal dalam Ramadan ini untuk sentiasa bersedekah, berinfak. Dahulukanlah dalam infak ini untuk agama Allah. Yang kedua, keutamaan untuk keluarga kita. Andai setiap kita peranan bantu keluarga kita yang di keliling, yang kadang-kadang tak mau meminta tapi sebenarnya mereka susah, itu akan menyebabkan hilangnya golongan yang susah dalam masyarakat, kata Syekh Al-Imam Muhammad Tawli Syarawi. Tapi oleh kerana setiap orang tidak mainkan peranan terhadap kaum kerabatnya, maka ramailah orang yang susah tuan-tuan. Dan orang yang dibantu hendaklah berusaha untuk keluar daripada kesusahan dan berazamlah untuk menjadi golongan yang keluarkan zakat pada masa akan datang. Tidak selama-lamanya menanti, menunggu dan tidak berusaha. Baik, jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dalam ayat ini sebenarnya ada satu lagi perkara yang menarik seperti disebut oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Tafsir Qurtubi ni memang kita kena baca kerana kelainan yang dikemukakan di samping aspek balaghah dan juga loghah yang ditekankan oleh Imam Qurtubi. Hebat tuan-tuan ya, Imam Qurtubi ni asalnya daripada Cordova. Cordova dulu merupakan satu negara Islam, tertegak Islam di situ lebih 700 tahun. Alhamdulillah saya pun dah pergi ke sana. Tiada peluang kalau tuan-tuan nak pergi berziarah ke Spain, ke Morocco, ke Andalus, ke Alhambra ni semua, insya-Allah kami di Zazan Travel sudi bersama dengan tuan-tuan. Sedikit promosi untuk Zazan Travel. Terima kasih kerana menganjurkan kuliah kita pada pagi ni, Ustaz Faiz dan juga timnya yang sangat committed. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dalam konteks ayat ini kata Imam Qurtubi sebenarnya ia turun ikutan perangai seorang kafir di antara sanam Quraisy, di antara berhala Quraisy yang disembah, dipuja, disanjung, iaitulah bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Beliau ni seorang musuh Allah. Bagai-bagai perbuatan jelik dan juga jahatnya dilakukan kepada Islam, kepada Rasulullah secara khusus. Jadi Al-Walid bin Mughirah ni berkata kepada teman-temannya, apa yang kau takut? Kau ikut je aku, lawan Muhammad. Apa faedah ikut Muhammad ni? Semua orang ikut dia orang miskin. Kalau kau ikut aku beri kepada kamu kekayaan, aku beri kepada kamu projek, aku beri kepada kamu bantuan keuangan, kebendaan. Kau nak kahwin, aku kahwin dengan kau. Kau tak cukup duit rumah, kau tak ada, aku ada rumah untukmu. Memang Al-Walid bin Mughirah ni salah seorang daripada pemimpin-pemimpin wujuh Quraisy, orang yang memiliki kedudukan di kalangan Quraisy. Jadi beliau berkata kepada Nabi SAW dan kepada umat Islam, jangan ajak lagi lah orang masuk agama kamu. Nanti kamu jangan bimbang, ke akhirat besok aku akan tanggung beban-beban kamu, dosa-dosa kamu buatkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Sekalian ya, ini sombongnya, angkuhnya Al-Walid bin Mughirah. Yang telah kita pelajari dalam hadis mengatakan, wa innal mayyita la yu'azzabu bi buka'i ahli. Seorang yang mati itu akan diazab dengan sebab tangisan keluarganya untuknya. Hadis ini hadis sahih, walaupun ia ditolak oleh sebahagian daripada para sahabat, contohnya macam Aisyah radhiyallahu anha. Ada perbincangannya di kalangan para ulama usul dalam hadis ini. Itulah riwayat ini ditolak oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kebanyakan para sahabat yang lain membawakan kepada kita mereka seperti itu, dengan penjelasan bahawa tak semua ilmu ni seseorang itu tahu. Seperti juga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan kepada kita hadis tentang datangnya wahyu kepada Rasulullah. Padahal ketika saat itu, pada waktu itu, Aisyah radhiyallahu anha belum lahir lagi. Jadi ada perbincangan para ulama, walaupun Aisyah radhiyallahu anha seorang sahabiyah, alimah, faqihah, segala kebaikan daripadanya, imra'atul batul, tapi ada periwayatan hadis yang mana ditolak kerana majoriti para ulama di kalangan sahabat mengisbatkannya.
Ini kita kena belajar dalam ilmu hadis, tuan-tuan ya. Jadi tak semua hadis yang sampai kepada kita itu kita kena amalkan. Dia ada huraian dia, ada penjelasannya. Jadi janganlah seseorang kita berkata tidak perlu pada mazhab dengan mengatakan aku boleh cedok langsung daripada Quran, daripada hadis. Adakah engkau boleh faham daripada Quran dan hadis macam para a'immatul mazahib? Jawapannya tak boleh. Kita tidak mempunyai alat yang cukup untuk mencedok daripada telaga, lautan dan juga tasik ilmu yang Rasulullah sampaikan kepada para sahabat. Kita ada banyak kekangan bahasa, kekangan usul, kekangan dari sudut bab budaya dan banyak perkara yang jadi penghalang untuk kita menjadi imam mujtahid macam ulama-ulama. Jangan sombong dan angkuh untuk berkata saya tak perlu ada mazhab. Saya baca saya faham. Tak, tuan-tuan. Bukan begitu. Gaya orang saleh, orang faqih, orang alim berkata. Mereka dengan tawaduknya mengaku sama ada saya mazhab Syafi'i, tuan mazhab Hanafi, orang itu mazhab Maliki, orang itu mazhab Hanbali. Siapa yang berkata saya mazhab Salafi, dia tersilap sebenarnya. Salafi itu adalah waktu, zaman yang penuh barakah. Ia bukan merujuk kepada sesuatu mazhab yang tertentu yang wujud dalam Islam. Jadi betulkan persepsi ini, tuan-tuan ya. Jadi balik kita kepada ayat ni, Allah memberikan peringatan bahawa siapa yang mendapat hidayah itu untuk dirinya. Macam kita kata pada anak kita, nak belajar sesungguhnya nak. Kalau kau belajar, kau cemerlang, kau sesungguh, kau dapat keputusan yang baik, hukum akalnya nanti kau senang dapat kerja nak. Pada masa tu ayah mungkin dah tak ada. Jadi apa yang kau buat ini adalah untuk dirimu sendiri. Ayah berapa sangat boleh makan hasil yang kau nak? Berapa sangat kau nak bagi kat ayah? Kalau gaji kau 3,000 sebulan, kau nak bagi ayah 1,000, memang susah nak, takkan kau bagi ayah. Tak apa, bukan untuk ayah, untuk engkau. Maka inilah juga mesej yang ditujukan di Quran. Siapa buat baik untuk dirinya, siapa yang buat rugi itu untuk dirinya sendiri. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menurunkan azab sehingga kami bangkitkan rasul di kalangan mereka. Ini kita telah bincangkan, namanya ahlu fatrah. Itu golongan yang diberi keampunan oleh Allah SWT, dan setengah riwayat lain mengatakan mereka diberi pilih untuk pilih ataupun kufur. Kalau mereka pilih Islam, maka mereka masuk syurga. Kalau mereka pilih kufur, maka mereka masuk neraka. Dan di sini dibincangkan tentang bagaimana kedudukan anak-anak orang Islam, anak orang kafir. Telah pun kita bincangkan semalam. Boleh rujuk dalam Facebook saya semalam berkaitan dengan isu ini. Kemudian ayat ke-16, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqaul fadammarnaha tadmira. Jika kami nak binasakan satu tempat, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di situ supaya taat pada Allah. Tetapi mereka melakukan penerhakaan dalam negeri itu, maka sepatutnya berlaku terhadap mereka ketentuan kami. Maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Rupa-rupanya perkataan amarna mutrafiha ini ada berbagai-bagai kiraat di situ, cara bacaan. Amarna pun ada, amarna pun ada, amarna pun ada. Kesan daripada perbezaan bacaan ini yang merujuk kepada dialek orang-orang Arab pada ketika Quran diturunkan. Ada banyak tribes yang bercakap bahasa Arab, maka yang beri kesan kepada makna, kata Imam Qurtubi. Ya, betul. Kalau kita kata amarna mutrafiha, kami mengarahkan, kami mencondongkan orang-orang yang kaya itu untuk taat pada perintah kami. Kerana orang bila dia kaya, dia senang beribadah pada Allah. Kalau dulu dia miskin, dia nak pergi angkat sembahyang tengah malam pun kena pergi ke telaga jauh belakang rumah, dengan ulaunya, dengan gelapnya, dengan musang, binatang bahaya, macam-macam, susah. Tapi bila mereka menjadi kaya, itu satu kemudahan, nikmat yang perlu disyukuri. Sekarang dalam rumah ada tandas, tak payah pergi jauh-jauh. Orang dulu mereka buat tandas jauh daripada rumah kerana persepsi mereka kepada tandas itu buruk sangat, rumah kepada syaitan dan sebagainya. Tapi taklah sampai ke peringkat kena buat tandas jauh rumah, tuan ya. Ada pula mengatakan, kita baca dalam hadis, kalau kita beristinja, kita qada hajat, tak boleh menghadap kiblat. Penjelasan para ulama itu dalam konteks kalau berada di tanah lapang. Kerana orang dulu mereka tidak ada tandas yang proper, mereka pergi nak qada hajat, kena pergi tempat yang jauh dari orang. Tak apalah, ini dari sudut psikologi manusia ya. Jadi biasanya bila jadi kaya, mereka mudah untuk lakukan taat. Boleh panggil ustaz lagi datang mengajar kat rumah sebahagian orang lah. Bukan pergi ke masjid, panggil ustaz datang mengajar kat rumah, ajar tafsir, ajar itu, baguslah. Jadi tuan-tuan, sepatutnya dengan kekayaan itu mencondongkan kita kepada ketaatan, sepatutnya begitu. Tapi ada yang tergelincir, ada yang lupa daratan, ada yang terlalai dan sebagainya. Itu adat manusia. Dan bacaan kedua mengatakan amarna mutrafiha, amarna mutrafiha, iaitulah kami jadikan mereka ni penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin. Ya, kami beri pada mereka peluang untuk menjadi orang kepimpinan.
Kerana bila jadi kepimpinan, sepatutnya membawa orang bawahan naungan itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Tetapi bila dah jadi pemimpin, dah lain daripada yang dijanjikan. Ni cerita orang politik lah, tak nak sebut panjang nanti orang marah. Ya, tuan-tuan dimulai kat Allah sekalian. Masa sebelum menjadi kepimpinan itu, macam-macam dijanjikan. Tapi bila jadi kepimpinan, desakan orang itu, desakan orang ini, kita pula tidak mempunyai ground yang kuat. Akhirnya condong dan rebahlah bersama dengan orang-orang sesat. Tak ada prinsip dalam hidup. Jadi ini juga satu teguran daripada Allah indirectly. Yang ketiga, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, bacaan kepada ayat ini, iaitu kalau kita perhatikan perkataan yang Allah gunakan, amarna mutrafiha ay aktsarna mutrafiha. Kami banyakkan orang-orang kaya. Jadi janganlah kita menyangkakan banyaknya orang kaya ini negara maju, segala-gala maju. Mungkin dia sudah akhlak bertambah kebejatannya, penyimpangannya. Jadi peringatan Allah dalam ayat ini, bila banyaknya kemudahan, menjadikan manusia lebih mudah untuk melakukan maksiat. Jadi ini juga satu perkara yang perlu kita muhasabah diri. Jadi ada berbagai-bagai makna yang daripada perkataan amarna. Sama ada menjadi penguasa, sama ada kami condongkan mereka untuk melakukan ketaatan kerana sudah jadi kaya, ataupun kami banyakkan orang-orang kaya sehingga orang kaya ini dalam berbagai-bagai perkara akan menjadikan nafsunya sebagai rujukan, bukan lagi Islam sebagai rujukan. Ya, tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Itu sebab kita melihat banyak kebejatan, penyimpangan yang berlaku pada hari ini kerana orang kaya demand macam-macam benda. Mereka demand itu, demand ini, minta itu, minta ini. Akhir sekali pengundian untuk mengundi dibenarkan LGBT ke tidak, dibenarkan Syiah masuk ke negara kita tidak. Inilah kerana orang-orang seperti ini yang diberikan kemewahan merasa semua benda itu undian sudah menunjukkan ia kebenaran. Kalau kita menjadikan ukuran kemenangan itu kerana ramainya pengikut dan ramainya penyokong, tentulah Nabi-Nabi Allah yang pernah kita baca dalam Quran adalah golongan yang salah nampaknya. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, yang beriman berapa orang? Nabi Lut. Adakah mereka ni dianggap salah kerana tak ramai ikut mereka? Di akhirat nanti akan ada Nabi yang datang kepada Allah di mahkamah dalam keadaan seorang saja pengikutnya. Apa kita heran orang banyak ke tak banyak ke? Orang nak ikut, datanglah ke tempat kuliah, datanglah ke Facebook yang baik-baik sebagai contohnya. Tapi kalau orang itu tidak memilih jalan ilmu dan jalan amalan untuk menyuburkan iman, mungkin dia pergi ke tempat-tempat lain dalam social network yang melalaikan dia, menghiburkan dia, setakat itu saja. Maka kita yang memilih diri kita untuk berada di landasan yang mana, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Saya tengok dalam sirah Nabi SAW kisah tentang seorang wanita yang mulia namanya Ramlah binti Abi Sufyan, dipanggil sebagai nama Ummu Habibah. Beliau merupakan anak perempuan yang amat disayangi oleh pemimpin besar Bani masyarakat Quraisy di Mekah, namanya Abu Sufyan. Siapa tidak kenal Abu Sufyan? Abu Sufyan ni saudagar, orang kaya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Bila berakhir kepimpinan Bani Hashim, maka Bani Umayyah yang naik, iaitu Abu Sufyan. Abu Sufyan ni ayah kepada Muawiyah, ayah kepada Ramlah, Ummu Habibah. Maka si wanita yang mulia ini berkahwin, suaminya nama Ubaidullah bin Jahash. Ubaidullah bin Jahash, lelaki yang ternama juga berpangkat bangsawan di Mekah. Mereka dia kurniakan anak namanya Habibah. Itu sebab dipanggil Ummu Habibah. Namanya sebenarnya Ramlah. Ayahnya yang Abu Sufyan, Abu Sufyan itu sangat terkejut melihat keislamannya. Pujuk dia untuk masuk Islam. Akhirnya bila pujuk tak jadi, kenakan sekatan, tindakan kezaliman ke atasnya. Maka dia tak ada pilihan, melainkan berhijrahlah bersama dengan penghijrahan golongan yang pertama ke tempat namanya Habsyah, Ethiopia. Habsyah ni dikatakan padanya ada seorang raja yang sangat baik, namanya Najasyi. Walaupun dia beragama Kristian, tapi dia adalah satu negara yang prosper, yang kaya dan aman, dan rajanya seorang yang bijak, mencatur, baik orangnya. Tersebarlah pada masa itu kedudukan negara yang subur dan hebat itu kerana rajanya baik. Tuan-tuan kena ingat ya, dalam kehidupan ni, undang-undang dia kata Ibn Khaldun, Syekhul Islam pun berkata benda yang sama. Kalaulah negara itu dipimpin dengan adil oleh seseorang pemimpin, maka Allah akan berikan kesuburan dan keamanan dan kebaikan dan kekayaan pada negara itu. Keberkatanlah senang sebut. Walaupun pemimpinnya kafir, Allah akan berikan keberkatan untuk negara itu walaupun pemimpinnya kafir, apabila pemimpin itu adil. Sebaliknya, Allah akan hilangkan keberkatan daripada sesebuah negara walaupun diklaim di negara Islam apabila pemimpinnya mengamalkan
Apa tuan-tuan? Mengamalkan apa kita nak panggil ni? Apa benda dipanggil, saya pun dah lupa. Ya, mengamalkan favoritism. Apa lagi favoritism? Iaitulah cronyism. Ya, nepotisme dan sebagainya. Bagi projek, bagi kat orang-orang dia, keliling dia, penyokong-penyokong dia, pemimpin-pemimpin JLC besar bagi kat orang dia. Tuan-tuan ni boleh kat sekalian. Ini nasihat kerana Allah dan Rasulnya. Maka negara tidak akan jadi baik. Kerana kepimpinan tidak diberi pada orang yang layak. Tapi kata para ulama Islam yang kaji Ibn Khaldun, sejarah kepimpinan kemanusiaan, peradaban, tamadun manusia, negara itu menjadi prosper, makmur, macam kita melihat negara Australia contohnya, negara-negara Eropah. Ya tuan-tuan ni boleh rasa, memanglah negara mereka banyak resources, banyak sumber negara. Tapi salah satu sebabnya kerana negara itu mengamalkan keadilan. Dia punya wealth distribution dia, anugerah itu dibagi sama kepada orang yang layak, tanpa ada penindasan, tanpa ada penafian hak. Maka negara itu akan maju, berkat datang walaupun pemimpinnya kafir. Ya, walaupun pemimpinnya kafir. Tapi apabila pemimpin itu mendakwa dia amalkan Islam, tapi perangainya tak memberi peluang kepada orang yang layak, memberi peluang kepada orang tertentu yang tidak layak atas kapasiti yang tertentu, maka negara itu akan hancur tuan-tuan. Ini bukti berlaku pada banyak negara umat Islam. Tak sebut nanti ada orang terasa dan sebagainya. Maka tuan-tuan ni boleh sekarang rombongan hijrah yang pertama, mereka pun diperintahkan Nabi untuk menyelamatkan agama mereka agar berhijrah ke tempat namanya Habsyah, Ethiopia. Jadi tuan-tuan, di situ Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan yang pergi ke sana bersama dengan suaminya. Maka mereka pun bertemu dengan Raja Najasyi. Raja Najasyi menolak, tidak benarkan. Mereka tetap mendapat perlindungan politik kat situ tuan-tuan. Tiba-tiba dalam keadaan itu, Abu Ubaidullah bin Jahash, suami kepada Ramlah binti Abi Sufyan ni, murtad pula tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Dah lah ayahnya menekan dia, menzalimi dia, menindas dia, dan dia berada di bumi yang jauh. Suaminya tempat pergantungan itu pula murtad pula. Ubaidullah bin Jahash murtad kerana dia melihat di negara itu ibarat negara maju lah tuan-tuan ni. Macam kita yang umpamanya ini pergi migrate ke Germany lah, ke France lah agaknya, negara maju. Jadi dia bergegah pula iman, dia murtad pula. Dia pun pergi ke kelab malam, dia pun macam-macam hal dibuat di sana. Maka si isteri yang lemah ni, seorang perempuan lemah, jauh daripada keluarga, tak ada apa-apa pergantungan sebenarnya mutlak kepada suami. Ya. Jadi perempuan yang dirahmati dikasihi Allah sekalian, kalau kita mengalami apa saja ujian daripada suami kita, sabarlah. Nanti ada peluang kita meneroka surat Tahrim. Bila Allah bawakan kisah Asia, kisah Imra'atul Lut, Imra'atul Nuh, isteri Nabi Lut, isteri Nabi Nuh, untuk kita faham bahawa semua masalah yang kita lalui dalam hidup akan berjaya diatasi bila kita menjadikan Quran sebagai rujukan, bimbingan. Maka Ramlah binti Abi Sufyan, Ummu Habibah ni, Allah, tak tahu nak cerita macam mana sedihnya tuan. Dia berada bumi jauh, bapaknya menekan dia, bapak dia menzalimi di Ketir Mekah, iaitu Abu Sufyan. Suaminya murtad pula. Sekarang suami dia offer pula pada dia, marilah murtad sama, buat apa kita duduk dalam Islam, kat sini ada kemewahan, ada begitu begini. Maka dia kena pilih beberapa perkara, sama ada murtad bersama suaminya masuk Kristian, ataupun kembali ke Mekah dan ditindas oleh bapaknya, ataupun duduk kat situ sebatang kara. Tiga-tiga pahit tuan-tuan. Apa dia nak buat? Kita pernah belajar kalau ditimpa musibah, maka doalah dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ya Tuhan, berilah kepada aku ganjaran atas musibah yang berlaku dan gantikan untukku satu yang lebih baik dalam ujian ini. Yang lain tak apa clear ya tuan ni? Lain clear ke? Okey. Lain clear, baik. Ada terputus tadi sekejap tak apa masalah. Saya dah cuba untuk baiki sistem ni tuan-tuan. Ada router lagi, ada macam-macam benda untuk cuba elakkan benda ni. Baik. Sekarang Ramlah binti Abi Sufyan duduklah seorang diri, termanggu-manggu, terfikir apa nak buat Tiba-tiba datanglah seorang perempuan, pembantu kepada raja besar, Maharaja itu tuan Najasyi, namanya Abraha namanya, bukan Abraha yang menyerang Kaabah tu, bukan. Abraha, seorang perempuan yang dipanggil Abraha ni. Abraha makna khadimah, pembantu khadam. Maka Abraha ini datang beritahu bahawa ada berita baik untuk puan. Kami tahu musibah menimpa puan, apa nak buat. Sebenarnya Rasulullah SAW, Nabi puan yang berada di Mekah itu melamar puan untuk menjadi isterinya.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sujud syukurlah Ramlah Ummu Habibah, itu habis saja iddahnya, dia diminta untuk dikahwini oleh sebaik-baik manusia, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan putusan itu disampaikan Rasulullah kepada wakilnya sampai kepada Najasyi. Najasyi dah masuk Islam tuan-tuan pada masa itu. Najasyi ni raja Kristian, bila mendengar tentang Islam menarik sangat, ramai orang datang untuk membantai Islam, mengembalikan umat Islam di situ ke Mekah untuk dianiaya semula. Dia pun kaji Islam, dia mendengar hujah-hujah daripada Ja'far bin Abi Talib, iaitu sepupu Nabi, maka akhirnya dia masuk Islam. Maka dia telah pun nawarkan kepada Nabi untuk jadi wakil menikahkan Ummu Habibah dengan Rasulullah, nak nikah secara wakil. Tadi hari ni kita ada nikah secara online nikah secara wakil ni sah di sudut Islam tuan-tuan. Maka sekarang Najasyi telah pun memberikan kepada oleh kerana terlalu gembira di atas berita itu, Ramlah, kita sunat tuan-tuan, kalau kita gembira sangat, kita bagi hadiah kepada orang yang beri berita gembira kepada kita, menentang daripada berita gembira. Apa yang kita ada, kopiah ni contohnya, bagi kat dia, contoh. Dia jam tangan, bagi kat dia, contohnya. Maka dalam konteks itu, Ramlah binti Abi Sufyan, Ummu Habibah ni, bila datang berita yang amat gembira gitu, dia sujud syukur, anting-anting, cincin semua dibaginya kepada perempuan Afrika yang merupakan khadam kepada Raja Najasyi itu. Kan terlalu gembira. Maka kemudian dikumpulkanlah para sahabat yang ada di sana dengan Ja'farnya, beberapa orang sahabat yang lain untuk mengadakan kenduri bagi meraihkan perkahwinan Ummu Habibah, iaitu Ramlah binti Abi Sufyan ini dengan Rasulullah SAW yang berada di Mekah, nikah secara wakil, taukil tuan-tuan ni. Dan sebaik saja perkahwinan itu diadakan, maka Najasyi, raja yang kaya ini, memberi kepada Ramlah isteri Nabi SAW ini 400 dinar. 400 dinar besar lah tuan-tuan, sebab Najasyi raja, dia banyak wang, negaranya prosper, makmur. 400 dinar kepada Ramlah binti Abi Sufyan sebagai mas kahwin, mewakili Rasulullah SAW. Bukan Rasulullah yang bagi, tapi Najasyi yang bagi daripada wangnya sendiri. Kemudian para sahabat pun nak berangkat pergi. Maka Najasyi berkata, nanti dulu, tunggu dulu, menjadi sunnah para anbiya, kalau ada perkahwinan maka ada jamuan, tunggu. Maka dihidanglah para sahabat dengan segala bentuk jamuan yang terbaik yang disediakan oleh pihak istana Najasyi, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Saya nak bawa cerita ni kepada tuan-tuan tentang bagaimana hidayah Allah SWT, bagaimana kekayaan boleh membantu orang untuk taat kepada Allah, seperti mana Najasyi ini raja berkuasa. Tapi ada orang yang dengan ujian ini ditumbang, jadilah ia istidraj, seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kemudian dalam ayat ke-17, kemudian nanti saya sambung lagi cerita Ramlah binti Abi Sufyan ni, Ummu Habibah. Kita selalu cerita tentang sahabiyun, tapi kita tak cerita pun tentang sahabiyah, perempuan-perempuan yang mulia yang ada keliling Rasulullah SAW, supaya menjadi inspirasi kepada para wanita. Dan saya yakin banyak yang menonton video ni adalah kalangan muslimat, ibu, saudari, perempuan. Mudah-mudahan meniup nafas keimanan dalam diri kita. Kesibukan kita, kepenatan kita bekerja, kepenatan kita lah segala-galanya. Kitalah ibu, kitalah Sri Kandi, kitalah motivator kepada suami ketika dia down, kitalah segala-galanya kita. Dan kitalah menantu yang disayangi oleh mak mentua, pak mentua. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan cerita macam ni yang beri kepada kita lebih inspirasi, tuan-tuan. Jadi perempuan, banyaklah berdoa kepada Allah SWT, ya. Doa yang pernah saya ajar kepada tuan-tuan, saya jazakan kepada perempuan. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min syarri nafsi. Doa telah pun dikumpulkan oleh Syafiq Murad. Boleh tengok dalam kumpulan himpunan doa-doa yang beliau telah posterkan untuk kita. Terima kasih, ya. Baik, ayat ke-17. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira. Banyak kaum setelah Nuh kami binasakan, dan cukuplah Rabbmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya. Jadi Allah berfirman di sini mengingatkan orang kafir Quraisy yang tindakan mereka mendustakan nabinya SAW. Dia sungguh membinasakan umat terdahulu selepas Nabi Nuh. Kerana tempoh di antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh tidak disebut, pada masa itu orang semuanya Islam. Semuanya ikut syariat Nabi Adam. Tetapi manusia mula jadi sesat bila datangnya syaitan untuk menyesatkan umat Nabi Nuh ni, dengan mengajar mereka untuk mengadakan patung-patung orang-orang salih, Waddan, Suwa'an, wa Ya'uqa wa Nasra. Mereka memujuk orang yang ada pada masa itu untuk buat patung berhala, buat patung datuk nenek moyang yang salih itu oleh zuriat yang datang kemudian.
Asal niat itu baik adalah untuk jadikan dia sebagai kenang-kenangan, mengingatkan, menambat mereka dengan datuk nenek moyang supaya cucu kenal. Tapi akhirnya jadi perkara lain, iaitu mereka mula menyembah patung-patung yang ditinggalkan, yang diletak keliling rumah, yang letak dekat tempat-tempat ibadah mereka. Maka bertukarlah manusia menjadi penyembah berhala daripada menyembah Allah. Syaitan datang lagi untuk menyesatkan, mengatakan bahawa menyembah Allah dah direct tak boleh, kerana baju yang kau pakai ni kau bermaksiat dengannya. Tapi patung ni tak, dia jadi pantulan, dia jadi mediator, middleman engkau dengan Tuhan. Maka mereka pun bertambah sesat. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, macam ayat pada surah Az-Zumar yang pernah kita bincangkan dahulu. Jadi dalam ayat ini, wa kam ahlakna minal qurun, kami binasakan selepas kurun Nabi Nuh. Kurun ni perkataan yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Qarn. Nabi pernah bersabda pada anak seorang sahabat, ish qarnan. Nabi kata pada seorang budak lelaki namanya Abdullah bin Busur. Abdullah bin Busr Basinra. Ini sahabat Nabi, bapaknya pun sahabat, isterinya sahabat, anak-anaknya sahabat. Allah mulianya tuan-tuan ya. Semuanya sahabat Nabi SAW. Dalam kitab Al-Sabah, Fitan Al-Sahabah mengatakan bahawa Nabi bersabda kepada budak lelaki ni, budak muda ini, budak kecil ini, Nabi kata padanya, Aish qarnan, engkau akan hidup satu kurun. Doa Nabi untuknya. Maka itulah kali pertama para sahabat mendengar perkataan kurun. Lalu Nabi mereka bertanya kepada Rasulullah, apa makna kurun tu Rasulullah? Rasulullah pun mengatakan kepada mereka, kurun itu berarti 100 tahun. Ada mengatakan 120 tahun, ada mengatakan 80 tahun. Yang penting 100 tahun itu pendapat paling muktamad. Jadi pemimpin kena banyak membaca. You stop reading, you stop leading lah. Nak jadi pemimpin kena banyak membaca. Baca tafsir Ibn Kathir, baca tafsir Munir, dekatkan diri dengan Allah, baca pandangan para ulama, baru boleh jadi pemimpin. Tak ada cakap benda mana rujukan dalam Facebook. Boleh juga tengok Facebook yang ada ilmu. Tapi kalau tengok Facebook mengapu, tak boleh jadi ilmu tuan-tuan, dimuliakan Allah sekalian. Tak bina tamadun. Maka Nabi ini menggunakan perkataan-perkataan yang para sahabat berfikir. Maka Nabi berdoakan untuk sahabat budak lelaki ini, ish qarnan, hiduplah engkau sekurun. Ketika Abdullah bin Busur ni menceritakan, Abdullah bin Busur ni panjang umurnya sampai kepada kerajaan Bani Umayyah. Ya, para sahabat sudah meninggal, dia masih hidup lagi. Kerana Nabi telah mendoakan untuknya. Dia berkata kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya pada waktu itu, Rasulullah pernah kata pada atuk, pada ayah, ayah akan hidup 100 tahun, atuk akan hidup 100 tahun. Pada masa itu umurnya dah 95. Maka anak-anak, cucu-cucu dan tabi'i ada pada masa itu, mereka semua menghitung suspend dah 95. Umurnya masih ada lagi, adakah lebih 100 tahun ataupun kurang dari 100 tahun. Nanti kita tengok sama-sama. Akhirnya betul-betul 5 tahun kemudian dia wafat, tuan-tuan. Jadi menepati makna kurun ini sebagai makna 100. Jadi Abdullah bin Busur ini, Nabi SAW mendoakan untuknya keberkatan, umurnya panjang, tubuh badannya sihat, antara sahabat-sahabat yang paling berkat. Dan orang sepertinya layak berkata kepada manusia yang hidup pada zamannya, kamu semua boleh ceritakan Nabi, tetapi hanya mata ini sahaja yang dapat melihat Nabi SAW. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi ke dalam ayat ini, kami telah pun membinasakan banyak manusia sebelum daripada Nabi Nuh. Cukuplah, wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira. Cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui dan melihat segala dosa hamba-hambanya. Maksudnya kat sini, segala yang mereka sembunyikan Allah tahu, dan segala yang mereka lakukan Allah nampak. Kerana peristiwa yang berlaku dengan pembinasaan umat yang terdahulu ni, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, Allah Maha mengetahui. Allah cerita pada kita sikit saja. Kenapa dibinasakan? Allah ceritakan mereka ingkar perintah Allah. Lebih hebat daripada itu, tak perlu untuk diceritakan. Madai untuk kata mereka ingkar, dan Allah Maha mengetahui dan Allah Maha melihat. Kalau kamu pada hari ini mengatakan kamu menyembunyikan perkara-perkara dalam kehidupan, maka Allah Maha mengetahui tentangnya. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Kemudian ayat yang terakhir kita, nampaknya ke-18 saja kita bincang pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Barang siapa yang mengkehendaki kehidupan dunia, maka kami segerakan baginya di dunia apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Dia akan masukinya, akan tercela dan terusir. Ayat ini menggambarkan kepada kita orang beriman bahawa rezeki telah diperuntukkan oleh Allah.
Maka janganlah kita terjebak, terlibat, terjerumus dalam mencari yang haram. Kerana apa saja yang haram yang kita usahakan, Allah akan tarik balik. Jadi orang yang hendakkan dunia ni, kata Imam Abu Sa'ud dalam tafsirnya, ia merujuk kepada puak kafirun, munafiqun, fasaqah, mujrimun. Ini adalah ayat yang sinonim dengan mereka. Kerana bagi mereka ni, kehidupan dunia ni kena dapatkan sayur upaya, kena penuhi, kena kejar, kena rebut, at whatever cost, apa sahaja, yang penting dapat. Ini adalah perspektif yang dangkal oleh orang yang rugi. Kalau dia pergi perang bersama dengan Nabi pun, golongan munafiqun ni bukan nak menangkan Islam, tapi melihat ghanimah. Ghanimah iaitu harta rampasan peperangan yang bakal diperoleh oleh mereka yang menyertai Nabi. Kerana nak masuk dengan Nabi ni mesti ikut mana pemenang, Allah akan turunkan bantuan. Mereka belajar daripada peristiwa-peristiwa peperangan Rasulullah SAW, ternyata kebanyakan peperangan Rasulullah SAW akan menang. Kalau kalah pun ada tarjah di situ, macam perang Uhud contohnya. Maka tujuan penyertaan mereka ke dalam jihad bersama dengan Rasulullah dan umat Islam bukan untuk akhirat, tapi untuk dunia. Itu sebab Allah gambarkan sini, man kana yurinul ajila ta'ajjalna lahu fiha ajalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Siapa yang mencari kehidupan ini dengan ketamakan, dengan kerakusan, maka kami akan beri apa yang dia nak itu. Kami akan beri kepadanya. Tapi sekadar ketetapan kami juga. Katalah dia aim setakat ni, yang Allah takdirkan setakat ni saja. Kerjalah macam nak macam mana sekalipun, ini saja ketentuannya. Dan selebihnya lah penat. Bukanlah ayat ini mengajar kita untuk tak produktif, tuan-tuan, jangan silap faham ya. Jadilah macam orang Jepun, kena Imam Ali karramallahu wajhahu pesan, bekerjalah untuk dunia kamu seolah kamu akan hidup 1000 tahun. Bekerjalah untuk akhirat kamu, ibadah kamu seolah kamu mati pada esok hari. Yang mengajar kita produktiviti. Buat yang terbaik. Tapi seandainya kita tak dapat, kita ada doa yang diamalkan. Allahumma qanni'ni bima ataitani wa barik li fi wa akhluf ala kulli ghaibatin li bi khair, kan? Ya Allah, ajarlah aku qanaah. Aku usaha setakat itu dapat, aku redha. Dan berkatilah aku pada apa yang aku dapat. Yang aku tak dapat itu, hilangkanlah kerisauan aku pada benda yang aku tak dapat itu. Wa akhluf ala kulli ghaibatin li bi khair. Gantikan untukku benda yang aku target nak dapat itu, aku tak dapat itu, satu lebih baik daripada ini. Jadi ini adalah satu peringatan penting. Jangan kita mengejar benda yang bukan milik kita, mencari daripada mana lubang sekalipun, nak jadi macam orang kafir yang tak ada agama, yang hidupnya hanya dunia saja. Akhirnya kita terlibat dengan benda yang haram. Kita nak jadi kaya, beli rumah banyak-banyak, yalah, baguslah. Tapi beli pula dengan sistem muamalat ribawi yang berkaitan dengan riba. Sedangkan riba itu, pintu yang paling ringan daripada riba ada 70 pintu. Pintu yang paling ringan daripada riba, umpama seseorang itu berzina dengan ibunya sendiri. Nak tak terlibat, tuan-tuan? Ibarat dosanya begitu. Maka akhirnya kita dapat berapa puluh buah rumah? Ada tak 1/10 dari permukaan bumi? Tak ada, kan, tuan-tuan? Tapi akhirat itu kalau kita target, kita aim, maka Allah Taala akan beri syurga untuk kita luasnya macam langit dan bumi, tuan-tuan. Jadi orang yang berperspektifkan akhirat, GPS-nya akhirat, dia melihat apa yang Allah peruntukkan. Macam kisah-kisah tamsilan yang saya kemukakan kepada tuan-tuan. Orang yang tak pandai ni, kata Dr. Ratib Nabulisi, orang beri kepada dia sekeping cek. Cek itu bernilai 100 juta. Maka dia tak nak cek itu, dia koyakkan cek itu. Maka dia pergilah buat kerja-kerja orang jahil, yang mana keuntungannya tak seberapa, tapi dia terlupa cek 100 juta itu dikoyakkannya. Maka inilah dia orang yang mengkoyakkan Quran. Dia tak baca Quran, dia tak mengamalkan Quran. Maka dia pergilah buat kerja dia macam kuli untuk mengejar satu benda yang bersifat sementara. Jadi tuan-tuan, jangan jadi orang seperti ini. Jadi pemberitahuan Allah di sini mengandungi makna ketegasan. Siapa yang nak benda yang cepat, cepat. Kalaulah seseorang itu kata pada tuan-tuan, nampak tak simen tu? Tolong tidur kat simen itu. Nak tak tidur kat simen itu? Tempat yang serba sederhana, tak ada alas, tak ada apa, kapet pun tak ada, duduk kat simen tu. Saya minta awak duduk kat situ selama 1 jam. Oleh kerana sabar duduk kat 1 jam, saya akan beri awak satu istana besar, segala nikmatnya, pelayan-pelayannya. Nak tak? Kalau tak nak, tak apa, duduk di tempat mewah. Tapi tiadalah jaminan yang diberikan oleh Allah itu. Maka perkataan dunia ini kalau kita lihat sentiasa digunakan oleh Allah, perkataan fana, dia akan hancur, hajilah, dia akan berakhir, bahawa dia merupakan tempat yang tidak lama.
Amat rugilah kalau orang yang itu bergolok bergadai untuk mengejar benda yang sementara, yang pendek ni, dan dia terpaksa sacrificekan benda yang panjang yang bersifat kekal, iaitu abadi, iaitu akhirat. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir, bila Allah SWT mengemukakan contoh seperti ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, adalah untuk kita memahami bahawa dalam konteks keduniaan, tengok ayat yang Allah gunakan, man kana yuridul ajila ta'jalnahu lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Perkataan yang digunakan oleh Allah untuk orang yang cintakan dunia ni sentiasa fi'il mudhari'. Yuridu, lawan dia arada. Nanti kita lihat ayat ke-19, Allah gunakan orang yang nak akhirat itu arada. Beza antara yuridu dengan arada ni tuan-tuan, memang dia fi'il. Kalau yuridu fi'il mudhari', tapi arada fi'il amar, fi'il madhi. Apa beza fi'il mudhari' dengan fi'il madhi? Madhi ni makna dia adalah satu yang konsisten, dia tetap, dia firm. Tapi kalau sebab doa-doa banyak yang kita ucapkan dalam bentuk madhi. Barakallahu fiq. Barakallahu fiq berarti Allah telah memberkati awak, bukan begitu maksudnya. Barakah itu berarti perkataan yang bersifat konsisten, dia tetap, dia firm. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan yang mulia Allah, doa kita ucapkan dengan bentuk sirah madhi. Ini bahasa Arab. Ya, kalau tuan-tuan nak memahami bahasa Arab, saya dah galakkan tuan-tuan berbuku untuk tuan-tuan baca. Nahwu mudah contohnya, belajar bahasa Arab perspektif ibadah, memiliki kamus Al-Farid. Jadi tuan-tuan yang mulia Allah. Tapi kalau sifat yang merujuk kepada dunia, cinta kepada dunia, Allah gunakan mudhari'. Kerana mudhari' ini yufidu tajdid. Dia merujuk kepada tajaddud. Tajaddud ni maknanya kita tak puas-puas. Hari ni kita tengok kita pakai kereta baru, tiba-tiba lagi sebulan, ada kereta lebih baru daripada kereta kita. Kita pun merasa hati kita bungkam, hati kita pun rasa macam ketinggalan. Kita memiliki telefon pada ini, sophisticated telefon kita. Tengok-tengok dalam minggu depan keluar yang baru. Maka ia tidak konsisten. Ia akan menyebabkan kita berlumba-lumba. Ya, kita mengejar tanpa puas. Hari ni kita pakai baju design ini, besok keluar lagi design baru. Lama kita pun tak berhenti-henti. Tapi orang yang cintanya, matlamatnya, GPS-nya, sifatnya akhirat, dia firm satu saja. Akhirat. No way, akhirat juga. Apa kau sebut pun aku terima, tapi aku tak pakai. Aku pakai akhirat juga. Maka inilah dia kehebatan yang ada tuan-tuan. Jadi penggunaan mudhari' ini dalam kata kerja mudhari' masa kini, ia bicara tentang kehendak mendapat kenikmatan dunia sebagai ia terus-menerus lahir, tidak berhenti-henti yang ada pada seseorang. Sedangkan bila Allah menggunakan perkataan arada dalam ayat ke-19, "Waman arada al-akhirata wa sa'alaha", maka perkataan arada ini merujuk kepada satu yang kemantapan. Ia satu benda yang firm, ia satu benda yang tetap. Jadi tuan-tuan yang mulia sekalian, Allah beri kepada kita kefahaman, beri kepada kita kekuatan untuk memahami ayat ini, mengamalkannya. Kita berazamlah diri kita untuk baca surah ini, menghayati, mentadaburnya. Ya, mudah-mudahan segala yang baik itu daripada Allah, kelemahan manusia. Jadi sekiranya ada apa-apa soalan, boleh saya jawab. Dengar jelas ke pagi ni? Ada terputus sekali Ya, Encik Syafiq tolong masukkan makcik ni 03984. Cinta dunia fi'il mudhari'. Ya, Fatimah Syamsuddin, hendak kepada dunia ni Allah gunakan fi'il mudhari', iaitu sifatnya tajaddud. Tajaddud ni makna tak berhenti-henti. Ada je nak perkembangan, nak kejar ke arah itu. Tapi kalau akhirat, firm. Cerita apa sekalipun, akhirat. Cerita apa pun, akhirat. Macam cerita Ummu Salamah, cerita Ummu Habibah yang saya bawakan tadi, Ramlah binti Abi Sufyan. Bila suaminya ajak untuk berseronok masuk Kristian, tanassur, maka walaupun kehidupan itu nampak mewah, seronok, gembira, tapi Ummu Habibah memilih untuk kehidupan akhirat. Dia tak berubah, firm dia kepada keputusannya, kepada apa yang Nabi ajar. Syafiq Murad ada bawa doa, barakallahu lak fi ahlika wa malika. Ini kita belajar itu barakallahu laka fi ahlika wa malika. Jawapannya apa? Wa fika barakallah, wa fika barakallah. Baik. Fi'il madhi, fi'il madhi bersifat konsisten. Madhi, mim alif dad ya, madhi. Madin, Taib. Al-madhi.
Jadi tuan, ada apa-apa soalan yang boleh saya jawab sekejap ni? Satu dua soalan ke? Baik, kalau tak ada soalan, terima kasih tuan-tuan, terima kasih pada Zazan Travel. Jangan lupa untuk share, untuk like, untuk sampaikan kepada sesahabat kita, ajak mereka untuk melihat bersama melihat pada video ini. Mudah-mudahan ada kebaikan padanya, ada nilai tambah dalam hidup mereka, memahami ayat-ayat Allah SWT. Alhamdulillah, untuk pengetahuan tuan-tuan, sebelum menyampaikan kuliah ni, saya merujuk kepada banyak kitab tafsir. Ni tafsir Al-Khazin, Imam Khazin. Ini tafsir Imam Syaukani, namanya Fathul Qadir. Sajalah kongsi-kongsi dengan tuan-tuan ni. Ini tafsir Imam Abi Su'ud. Ini saya kumpulkan daripada saya belajar masa student lagi. Ini Musnad Imam Ahmad. Ini ada 30 jilid ni tuan-tuan. Ini tafsir Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Nampak? Semua kitab-kitab Arab, alhamdulillah. Dan ini adalah rujukan teras saya untuk menyampaikan kuliah kepada tuan-tuan. Saya harap sangat tuan-tuan memiliki kitab ini, tafsir Ibn Kathir warna biru ni. Yang saya guna warna biru ni, tafsir Ibn Kathir. Nanti lepas raya pun mudah kita dapat rujuk pada kitab tafsir ini, dan sekali-sekala kita pakai tafsir tafsir Al-Munir oleh Imam Al-Ghazali. Ini tafsir Qurtubi. Ni ada banyak jilid. Tafsir Qurtubi. Sajalah tunjuk kepada tuan-tuan, mana tahu ada rezeki nanti tuan-tuan belajar bahasa Arab, untuk kita sama-sama meningkatkan kemampuan kita. Ada beberapa tafsir lagi yang saya pakai. Tafsir Al-Qasimi pun saya lihat, tafsir Marawi, Mustafa Marawi pun saya tengok, tafsir Tahir wa Tanwir saya sangat suka, tafsir Imam Ibn Ashur, tafsir Ruhul Ma'ani, juga Imam Al-Alusi. Terima kasih tuan-tuan, setakat ni saja dulu. Jangan lupa untuk like, untuk share Zahran Travel. Jadi tuan-tuan, setakat ni saja dulu. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Muhammad Zawahirullah, himpunan doa itu ada dalam, nanti masuk dalam grup sahabat Ustaz Zahazan. Nanti Syafiq Murad bagikan, insya-Allah. Telah dikumpulkan oleh Syafiq Murad. Terima kasih Syafiq Murad. Allah berkati anda. Barakallahu laka wa barakallahu fi malika wa ahlika. Muhammad Izzuddin, saya suka membaca. Hidup saya membaca. Zalia Ismail, na'am bil lughatil arabiyyah. Balighatul arabiyyah, la bil lughah. Ba alif lam ghain ta. Itu ejaan betul kan? Bil lughatil arabiyyah. Baik. Fizil Quran pun saya guna Roy. Saya baca Fizil Quran. Terima kasih. Baik, terima kasih tuan. Setakat ini saja dulu. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wardina warda'na. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkan untuk kami, jangan dikurangi, muliakan untuk kami, janganlah kami dihina, beri pada kami yang ditahan-tahan, wahai Tuhan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'ana. Rabbana atina minka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Terima kasih tuan-tuan. Nampaknya pungutan setakat petang semalam berjumlah lebih dari 15,000 derma yang tuan-tuan hulurkan itu. Terima kasih banyak-banyak. Saya akan hantar kepada sahabat saya, Syekh Ahmad Jakimiri di Shah Alam, untuk beliau hantar kepada tuan guru kita, Syekh Qurai Murajih, di Qatar. Beliau dapat suaka politik di Qatar. Jadi segala bantuan tuan-tuan itu kami berhenti setakat petang semalam. Jadi kami nak hantar dah wang tersebut. Jadi kalau tuan-tuan nak membeli lagi kitab-kitab ini, insya-Allah padanya kita akan hantar lagi selepas raya nanti, insya-Allah. Jadi segala sumbangan tuan-tuan itu, tuan-tuan tolong nyatakan nama penuh, kerana kami nak sediakan resit. Ia amanah tuan-tuan. Jadi ada derma ribu-ribu pun ada. Terima kasih tuan. Ada yang beli kitab, ada sebagainya dengan niat derma, beli kitab tafsir kita. Jadi tolong updatekan nama dengan nombor telefon untuk kami hubungi. Kami nak sediakan resit. Ini amanah tuan-tuan. Kami belum ada persatuan untuk mengumpul wang ini. Jadi kita menggunakan Telaga Biru dan segala wang, dan juga Zahazan Travel.
dan segala wang itu merupakan tanggungjawab tuan-tuan untuk kami sampaikan. Terima kasih tuan-tuan ya. Jadi harap tuan-tuan boleh bantu mengupdatekan saya. Segala bantuan yang diberikan itu jumlahnya, nama penuh dengan nombor telefon untuk kami berikan resit, kami keluarkan resit. Ia tanggungjawab. Baik, setakat itu saja dulu Terima kasih kepada sekalian hadir. Jangan lupa like, follow, share Facebook Zahzan Travel dan juga Umrah Zahzan, dan destinasi dunia, dan Instagram Zahzan Travel. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Faiz. Terima kasih kepada semua tim Zahzan Travel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.